Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah Dr. Fazilah Razali dan juga semua rakan-rakan yang saya hormati. Baiklah, kami pelajar pembangunan kurikulum FCE 3803 akan membentangkan mengenai Kelab Reka Cipta dan Inovasi. Sebelum pergi lebih lanjut, eloklah sekiranya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afrina Mardiah binti Abdul Manan, nombor matrik 204158. Hai, nama saya Nur Aisyah binti Muhammad Abdul Fattah. Nombor matrik saya 201888. Hai, nama saya Lin Xian Chin. Nombor matrik saya 203104. Hai, nama saya Alam Zuhui dengan nombor matrik 204159. Hai, nama saya Muhammad Ali Afiq Ramli dan nombor matrik saya 204157. Okey, seterusnya. Okey, untuk pendahuluan, apakah itu reka bentuk? Reka bentuk menurut Kamus Dewan Bahasa, ia membawa maksud penghasilan suatu produk atau barangan baru bagi memenuhi kehendak pengguna masa kini dan akan datang. Proses reka cipta berasaskan kepada gabungan tiga konsep iaitu minda, kemahiran serta sikap atau nilai. Kemudian kita beralih kepada inovasi. Apakah itu inovasi? Inovasi adalah proses pengubahsuaian dan penambahbaikan kepada produk sedia ada. Di peringkat komersial, inovasi didefinisikan sebagai pembangunan produk yang mempunyai unsur kreatif dan berdaya saing di pasaran. Kemudian kita beralih pada bidang yang menggunakan aplikasi reka cipta dan inovasi. Antaranya adalah bidang pertahanan. Antara contoh reka cipta yang digunakan dalam bidang pertahanan adalah persenjataan, komunikasi, perekodan dan pengawasan demi keselamatan negara. Kemudian adalah bidang pendidikan. Pelbagai alatan hasil daripada reka cipta dan inovasi membantu dalam bidang pendidikan, pengajaran dan pembelajaran seperti VLE4. Seterusnya adalah bidang kesihatan. Pelbagai jenis alatan kesihatan dan sokongan yang dihasilkan seperti peranti pengukuran tekanan darah mudah alih. Selanjutnya adalah dalam bidang pembuatan, contohnya adalah teknologi pencetak 3D. Di samping itu adalah teknologi maklumat dalam bidang teknologi dan maklumat. Hampir setiap hari perisian baharu dibangunkan, contohnya penggunaan telefon pintar, bukan sahaja untuk komunikasi, malah dapat melakukan pelbagai tugasan melalui rangkaian internet. Dan akhir sekali adalah perkenalan subjek reka bentuk dan teknologi RBT dan pendidikan sains, teknologi, engineering dan matematik atau lebih dikenali sebagai STEM. Reka bentuk dan teknologi RBT merupakan mata pelajaran elektif yang memberi penekanan kepada pelajar dalam reka bentuk penghasilan produk berasaskan teknologi. Kemudian manakala pendidikan STEM pula diperkenalkan di Malaysia bagi melahirkan model insan yang mahir dalam bidang teknologi masa hadapan. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Aisyah. Terima kasih diucapkan kepada saudara Alif. Jadi terutama sekali saya ingin memberitahu sedikit mengenai lagu Kelab Reka Cipta dan Inovasi ini. Lirik lagu ini digubah dan diinspirasikan oleh lagu Hari Guru yang bertemakan guru inovatif melonjakkan transformasi baru. Jadi sama-sama kita dengarkan lagu ini. Kita berbicara tentang inovasi, ciptaan baharu gaya hidup ini, meningkatkan produktiviti terkini, berani terima seruan, boleh terintis penuh inovasi, menciptakan kreativiti, melahirkan insan inovasi. Sahaja camaran jalankan inovasi, insan inovasi, berjaya transformasi alunan negara. Kita berbicara tentang inovasi, ciptaan baharu gaya hidup ini, meningkatkan produktiviti terkini. Tidak pernah jemu, tidak putus asa, sedia menikah itu saja. Berikanlah keyakinan, menuju segala harapan. Jadi sekian saja daripada saya mengenai lagu. Jadi saya serahkan kepada saudari Lin.
Terima kasih kepada saudari Aisyah. Sekarang saya akan terangkan analisis keperluan untuk kerja kumpulan ini, di mana tujuan adalah untuk mengkaji dan mengetahui pandangan mahasiswa tentang kewajaran untuk menubuhkan Kelab Reka Cipta dan Inovasi ini. Dan lokasi adalah secara online disebabkan sekarang kita masih mempunyai kuliah secara maya, dan populasi adalah populasi pelajar Fakulti Sains Kimia tahun 2, di mana ada seramai 150 orang pelajar daripada UPM, dan sampel kajian adalah 40 orang secara rawah, dan instrumen kajian merupakan soal selidik melalui Google Form yang telah diberikan kepada 40 orang itu. Dan Google Form itu mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian A latar belakang responden, bahagian B pengetahuan responden, dan bahagian C pandangan responden. Untuk bahagian A latar belakang responden, kami telah mengetahui jantina dan juga program pengajian kimia mereka. So daripada 40 orang, 82.5% adalah perempuan dan 17.5% adalah lelaki. Untuk program pengajian pula, 32.5% adalah daripada Bachelor Sains dengan pendidikan kimia, dan untuk 22.5% adalah Bachelor Sains Kimia dengan kebujian, dan 17.5% Bachelor Sains Kimia Perindustrian dengan kebujian, dan terakhirnya adalah Bachelor Sains Kimia Petroleum dengan kebujian, iaitu dengan 27.5% responden. Untuk bahagian B, pengetahuan responden mengenai reka cipta dan inovasi, kami telah mengemukakan 8 soalan, iaitu yang pertama adalah adakah mereka tahu apa itu reka cipta dan inovasi, dan majoriti iaitu 87.5% responden mengetahui, dan 12.5% responden tidak mengetahui aktiviti reka cipta dan inovasi. Untuk sektor reka cipta inovasi pula, majoriti iaitu 32.5% responden beranggap bahawa kejuruteraan merupakan salah satu sektor yang menggunakan reka cipta dan inovasi, dan yang kedua adalah pendidikan, lepas tu alam sekitar, seterusnya pertanian, dan hanya 5% responden sahaja pilih lain-lain. Dan saya percaya lain-lain ini merupakan pengkomputeran, masakan, pembinaan dan lain dan sektor-sektor yang masih diwujud di negara kita. Okay, next. Untuk soalan ketiga pula adalah untuk mengetahui minat mereka untuk mencuburi aktiviti reka cipta dan inovasi ini, dan 92.5% responden minat akan untuk mencuburi aktiviti reka cipta dan inovasi. Dan untuk soalan keempat pula, adakah anda pernah menyertai aktiviti reka cipta dan inovasi, dan kami mengetahui bahawa 57.5% pernah dan 42.5% tidak pernah. Jadi jika mereka pernah menyertai, apakah tahap penglibatan, dan kami mengetahui bahawa 90% majoritinya adalah sebagai peserta dan hanya 10% sebagai instruktor. Next. Untuk soalan keenam adalah apakah waktu mendapat pendedahan awal, dan ramai iaitu 80% dalam mendapat pendedahan awal sewaktu sekolah menengah, dan hanya 2.5% saja waktu IPT, dan 27.5% sewaktu sekolah rendah. Maksudnya sewaktu pelajar melangkah ke Menara Gading, dan majoriti pelajar yang berada di IPT telah pun ada pendedahan mengenai reka cipta dan inovasi. Untuk soalan ketujuh pula, kebaikan yang diperoleh, dan ramai berpendapat bahawa mewujudkan pemikiran yang kreatif dan kritis. Selepas itu memupuk tahap pemikiran yang kritikal, mewujudkan produk yang berkualiti dan mesra alam, serta menjaga alam sekitar, dan konsep 3R adalah yang paling rendah, iaitu 15% sahaja. Untuk soalan terakhir untuk bahagian ini adalah faktor mendorong seseorang untuk terlibat dalam aktiviti reka cipta dan inovasi, dan ramai memilih minat dan seterusnya adalah bakat. Hanya 5% sahaja daripada pengaruh rakan sebaya. Next. Untuk bahagian C pula, pandangan tentang penubuhan kelab reka cipta dan inovasi, 97 orang rasa wajar untuk menubuhkan kelab reka cipta dan inovasi ini, dan hanya 2.5% saja rasa tidak wajar. Dan untuk soalan kedua pula, faktor menarik minat pelajar, dan 50% responden bersetuju bahawa aktiviti yang dianjurkan adalah faktor yang menarik minat pelajar untuk untuk menyertai kelab reka cipta dan inovasi, dan seterusnya adalah manfaat yang bakal diperoleh, faktor pencapaian kelab, dan hanya 3% sahaja untuk lain-lain. Yang
Yang ketiga ataupun yang terakhir adalah adakah aktiviti reka cipta dan inovasi memberi manfaat pada masa depan, dan 100% responden bersetuju untuk soalan ini. Maka wajarlah untuk kita menubuhkan kelab reka cipta dan inovasi ini mengikut hasil kajian kami. Terima kasih dan saya serah kepada saudara Alif. Okey, terima kasih kepada saudari Lim. Kemudian kita beralih kepada pernyataan falsafah. Okey, apakah pernyataan falsafah bagi kelab reka cipta dan inovasi? Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang berfikiran kreatif, inovatif dan kritis serta boleh menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan teknologi dalam menghasilkan atau menaik taraf rekaan yang dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Seterusnya. Kemudian kita beralih kepada konsep program. Konsep program terbahagi kepada 5 bahagian. Pertama sekali adalah reka bentuk yang berpusatkan pengalaman. Ia merupakan pembelajaran yang berlaku berdasarkan perubahan, kemajuan dan memberi fokus kepada pendekatan dan pengajaran serta pembelajaran yang berpusat pelajar dan pengajaran dengan memberi penekanan pada demonstrasi sekolah perlu membina kerjasama antara pelajar dan bukan mewujudkan persaingan. Yang kedua adalah reka bentuk yang berpusatkan pada subjek. Reka bentuk berpusatkan subjek merangkumi 4 perkara iaitu reka bentuk mata pelajaran, reka bentuk disiplin, reka bentuk broad field dan reka bentuk korelasi. Kemudian kita beralih pada reka bentuk berpusatkan masalah dan situasi kehidupan. Reka bentuk berpusatkan masalah memfokuskan masalah kehidupan sama ada tahap individu maupun masyarakat, dan reka bentuk situasi kehidupan pula dipilih dengan tujuan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna yang mana pengalaman tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sebenar untuk seseorang individu. Kemudian kita beralih pada menggunakan pendekatan teknikal saintifik. Ia bertujuan untuk memudahkan aspek pelaksanaan dan penilaian kelab. Aspek pelaksanaan menjadi mudah kerana organisasi pengalaman pembelajaran dirancang dengan teliti sebelum digunakan pakai ketika aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dan akhir sekali adalah penilaian yang akan dilakukan apabila pelajar menghasilkan suatu ciptaan yang kreatif dan inovatif. Dalam aspek inovasi dan reka cipta, pelajar akan dinilai menurut 3 domain utama iaitu domain kognitif, efektif dan psikomotor. Domain kognitif ini mempunyai hubungan dengan kemampuan seseorang pelajar itu berfikir termasuk kemampuan memahami, menghafal, mengaplikasi dan menganalisis. Dalam domain psikomotor pula, ia merujuk kepada keterampilan dan kemampuan seseorang pelajar itu bertindak setelah menerima pengalaman belajar. Dan ketiga adalah domain efektif yang merupakan sesuatu yang berkaitan sikap dan juga nilai. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah matlamat Kelab Reka Cipta dan Inovasi. Kelab Reka Cipta dan Inovasi ini ditubuhkan bermatlamat untuk melahirkan generasi pelajar yang dapat menyumbang kepada perkembangan teknologi moden seiring dengan arus kemodenan semasa di samping memupuk daya fikir yang kreatif dan kritis dalam diri seseorang pelajar. Okey, kemudian saya serahkan kepada saudari Afina. Okay, terima kasih saudara Alif. Okey, untuk objektif kelab ini, kami mempunyai 5 objektif. Yang pertama adalah untuk memupuk budaya kreatif dan inovatif melalui kerja secara berpasukan dalam kalangan pelajar. Budaya ini akan dipupuk apabila pelajar dapat mencetuskan idea untuk menghasilkan satu rekaan dan di mana rekaan itu, idea itu akan terhasil apabila mereka bekerja dalam satu kumpulan. Yang kedua adalah untuk mencungkil bakat dalam diri pelajar melalui aktiviti reka cipta dan inovasi. Kerana hal ini adalah kerana sesetengah pelajar mereka tidak menyedari bakat yang ada dalam diri mereka, iaitu mereka dapat mempunyai satu daya fikir yang tinggi untuk menghasilkan satu reka cipta. Jadi kelab ini kami tubuhkan adalah untuk mencungkil bakat dalam diri pelajar itu sendiri. Yang ketiga adalah untuk memupuk sifat kepimpinan dalam diri pelajar. Hal ini akan kerana apabila mereka melakukan aktiviti reka cipta dan inovasi, mereka akan membiasakan diri dengan kemahiran insaniah, contohnya berucap di khalayak ramai dan secara tidak langsung ianya akan dapat mengukuhkan skill kepimpinan dalam diri pelajar itu sendiri. Yang keempat, mengeratkan hubungan silaturahim dan meningkatkan kerjasama antara ahli kelab. Okey, hubungan silaturahim ini akan dieratkan apabila mereka mempunyai banyak program bersama, melakukan kajian bersama-sama dan melakukan banyak aktiviti bersama-sama. Dan akhir sekali adalah untuk memupuk sifat berdaya saing yang sihat dalam kalangan pelajar, di mana apabila setiap ahli mempunyai ciptaan dan juga inovasi mereka sendiri, hal ini akan mewujudkan persaingan dan persaingan secara sihat dalam kalangan ahli kelab itu sendiri. Seterusnya. Okey, pengalaman pembelajaran. Pengalaman pembelajaran akan terbahagi kepada 3, iaitu pengetahuan, kemahiran dan juga nilai.
Okey, pengetahuan yang pertama adalah pengenalan reka cipta dan inovasi. Pengenalan ini akan memperkenalkan mereka kepada apa itu inovasi, sejarah di mana berasalnya inovasi, tokoh-tokoh yang terlibat dalam inovasi dan lain-lain lagi. Okey, kemahiran yang akan mereka perolehi adalah mereka dapat mencukil bakat baharu serta mencuba melakukan sesuatu di luar kotak iaitu di luar zon kebiasaan, zon selesa mereka, dan mereka dapat memperolehi nilai komunikasi dan juga bertoleransi sesama ahli. Okey, untuk yang kedua iaitu pengenalan aktiviti reka cipta dan inovasi. Kemahiran untuk memahami kebaikan aktiviti reka cipta dan inovasi dan nilai yang akan mereka perolehi adalah sistematik, berbudi bahasa serta berani mencuba. Yang ketiga, etika menjalankan aktiviti reka cipta dan inovasi di mana setiap apa yang kita lakukan mempunyai etika dan protokolnya yang tersendiri, dan kemahiran yang akan mereka perolehi adalah kemahiran bekerja dalam berkumpulan ataupun secara berpasukan serta mengikut arahan dan cadangan guru. Dan seterusnya adalah kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis, di mana kreatif ini apabila mereka dapat menghasilkan sesuatu yang baru, dan kritis pula adalah apabila mereka tidak berhenti untuk mencuba dalam menghasilkan sesuatu yang baru. Dan nilai pula adalah nilai sistematik, berani mencuba serta berbudi bahasa. Akhir sekali adalah aplikasi aktiviti reka cipta dan inovasi dalam kehidupan seharian. Dan kemahirannya adalah pelaksanaan aktiviti reka cipta dan inovasi ini bermula di peringkat sekolah, baik sahaja mereka memasuki kelab ini. Dan nilai yang akan mereka perolehi adalah nilai kreatif dan inovatif serta tidak mudah berputus asa. Seterusnya saya paskan kepada saudari Aisyah. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada saudari Afrina. Jadi saya ingin meneruskan mengenai isi kandungan. Isi kandungan lebih kepada input apa yang akan diperolehi oleh ahli yang menyertai kelab reka cipta dan inovasi ini. Okey, isi kandungan ini terbahagi kepada 3 iaitu pengetahuan, kemahiran dan juga nilai. Jadi pengetahuan, kemahiran dan juga nilai ini berkait rapat antara satu sama lain. Seterusnya saya akan memberitahu lebih lanjut berkaitan dengan aspek utama iaitu pengetahuan. Pengetahuan pertama sekali, pengenalan reka cipta dan inovasi. Dalam pengenalan reka cipta dan inovasi ini, sebagai contohnya, individu dapat mengetahui apakah itu reka cipta. Sebagai contohnya, reka cipta adalah penghasilan sesuatu produk yang baru daripada daya usaha dan pemikiran pelajar itu sendiri. Manakala inovasi pula adalah pengubahsuaian produk menjadi lebih bertaraf tinggi dan berkualiti. Seterusnya adalah pengenalan aktiviti reka cipta dan inovasi. Jadi setiap aktiviti reka cipta dan inovasi ini akan diterangkan secara terperinci mengikut bidang-bidang yang ditetapkan. Sebagai contohnya, kita dapat lihat sebentar tadi yang diterangkan oleh saudara Alif bahawa reka cipta dan inovasi ini terbahagi kepada bidang-bidang tersendiri. Sebagai contohnya dalam bidang sains dan teknologi dan juga bidang perubatan. Jadi melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan setiap minggu, pelajar-pelajar akan lebih nampak apa yang akan dipelajari mengikut bidang-bidang yang diminati, kerana kita tahu kelab reka cipta dan inovasi ini lebih menekankan dan memfokuskan kepada pembelajaran berdasarkan murid dan ataupun pelajar. Yang ketiga adalah etika menjalankan aktiviti reka cipta dan inovasi. Jadi etika ini adalah apa yang akan diperolehi oleh pelajar itu sendiri, oleh individu itu sendiri. Sebagai contohnya, nilai-nilai yang dapat diperolehi daripada aktiviti-aktiviti yang dijalankan serta berdaya saing ataupun kemahiran-kemahiran yang akan dimiliki ataupun diperolehi apabila terdedahnya mereka dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam kelab reka cipta dan inovasi ini. Akhir sekali, aplikasi aktiviti reka cipta dan inovasi dalam kehidupan seharian. Sebagai contohnya, dalam RBT, reka bentuk teknologi, di mana ianya mengaplikasikan aktiviti reka cipta dan inovasi ini dalam kehidupan seharian. Okey, seterusnya adalah kemahiran. Apakah kemahiran yang akan diperolehi oleh individu yang menyertai kelab reka cipta dan inovasi ini? Yang pertama sekali adalah kemahiran komunikasi dua hala, di mana individu yang terlibat dalam aktiviti ini lebih mendapat peluang dan diberi peluang untuk berinteraksi antara satu sama lain ataupun berinteraksi secara terbuka dengan instruktor ataupun pengajar dalam sesuatu masalah yang tidak difahaminya, sesuatu hal yang tidak difahami. Seterusnya adalah kemahiran kepimpinan sebagai seorang pemimpin. Jadi bila kita berada dalam kumpulan, kerana
Reka Cipta dan Inovasi ini banyak aktiviti yang dijalankan secara berkumpulan. Jadi apabila berada dalam berkumpulan, individu dapat melatih diri untuk menjadi lebih berkepimpinan. Sebagai contohnya berucap di khalayak ramai dan juga tanpa segan silu berkongsi idea dan juga memberi pendapat dan memberi arahan tugasan-tugasan yang perlu dilakukan supaya lebih sistematik dan teratur. Ketiga, kemahiran akhir sekali adalah kemahiran bekerja mengikut arahan dan cadangan guru. Jadi setiap minggu kita ada fokus yang berbeza melalui aktiviti-aktiviti yang berbeza supaya pelajar lebih mendapat input yang terperinci dan tersusun mengikut objektif yang ingin dicapai oleh guru ataupun instruktur tersebut. Akhir sekali adalah berkaitan dengan nilai. Nilai ini terbahagi kepada 4, iaitu nilai terhadap diri sendiri, nilai terhadap ahli kelab, nilai terhadap masyarakat dan nilai terhadap negara. Okey, jadi pada nilai terhadap diri sendiri, individu yang menyertai kelab reka cipta dan inovasi ini, mereka dapat mengasah ilmu sains dan reka cipta. Seperti yang sedia maklum, negara sekarang sudah membangun dari segi sains dan teknologi. Jadi, sudah tentu generasi muda ini perlulah terlibat secara langsung dalam menciptakan sesuatu produk yang berasaskan sains dan teknologi di mana mengaplikasikan reka cipta dan inovasi yang diajar melalui kelab reka cipta ini. Seterusnya, individu akan jadi lebih rajin, berani, tidak putus asa dan bekerjasama antara satu sama lain. Nilai yang kedua adalah nilai terhadap ahli kelab. Jadi apabila kita berada dalam satu kelompok yang besar atau dikenali sebagai satu keluarga, sudah tentu kita akan memberikan aura yang positif antara satu sama lain supaya semua akan lebih tersusun. Jadi apakah nilai yang akan diperolehi adalah nilai terus berusaha. Dan juga nilai berfikir secara meluas dan mendalam apabila kita berkongsi pendapat dan idea antara satu sama lain. Jadi nilai ini dapat digilap dalam individu serta bersifat daya saing. Seterusnya nilai terhadap masyarakat. Jadi masyarakat akan diberi pendedahan dan menarik minat masyarakat serta kemahiran berkomunikasi antara satu sama lain. Seterusnya nilai terhadap negara. Saya sangat tertarik dengan slogan kata pemuda harapan bangsa, pemudi tiada negara, di mana generasi muda memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara zaman moden kini. Seterusnya dapat mengharumkan nama baik negara sebagai contohnya penglibatan dalam pertandingan Malaysia yang Eventer Olympiad, Asia International Invention and Design Expo. So itu sahaja daripada saya. Saya akan teruskan dengan saudari Afrina. Terima kasih kepada saudari Aisyah sekali lagi. Okey, untuk aktiviti kemahiran dan pembelajaran, kita terbahagi kepada 2 sesi. Sesi pertama adalah aktiviti 1 hingga 4 dan sesi kedua adalah aktiviti 5 hingga 8. Okey, untuk aktiviti pertama ialah sesi meet and greet iaitu tautan upah. Okey, pada aktiviti ini adalah perjumpaan mereka buat pertama kali mereka akan bersua muka, dan ketika sesi ini jugalah kita akan adakan mesyuarat agung serta pelantikan ahli jawatankuasa yang akan mengendalikan kelab ini selama setahun, dan mereka juga akan membincangkan mengenai takvim tahunan kelab tersebut. Untuk aktiviti kedua adalah ceramah inovasi, sharing session, di mana ceramah ini akan kita berikan kepada ahli-ahli kelab supaya mereka lebih nampak apakah itu perjalanan aktiviti inovasi ini, dan ceramah ini akan disampaikan oleh otai-otai ataupun mereka yang pakar dalam bidang inovasi, mereka yang berpengalaman. Yang ketiga adalah pertandingan menghasilkan buku skrap. Okey, pertandingan menghasilkan buku skrap ini adalah untuk mereka mencari maklumat-maklumat mengenai contohnya seperti tokoh-tokoh inovasi, pertandingan-pertandingan inovasi yang terdapat di Malaysia, dan mereka diminta untuk mengumpul maklumat tersebut dalam satu portfolio yang kita panggil buku skrap, dan pertandingan itu akan dijurikan mengikut buku skrap yang paling kreatif, buku skrap yang paling kemas dan lain-lain kategori. Okey, untuk aktiviti keempat iaitu tayangan video. Tayangan video ini akan kita paparkan mengenai inovasi-inovasi yang terdapat di Malaysia ini. Okey, seterusnya masuk kepada sesi kedua iaitu aktiviti kelima. Aktiviti kelima adalah pertandingan reka cipta dan inovasi. Pertandingan ini akan dianjurkan sesama ahli kelab itu sendiri supaya supaya mereka nampak bagaimana suasana pertandingan itu serta markah penjurian dan sebagainya, dan melalui pertandingan inilah akan kita pilih untuk kepada mereka yang akan mewakili sekolah nanti. Untuk aktiviti keenam adalah satu murid satu reka cipta teknologi hijau, di mana kalau kita perasan sekarang memang dunia kita tengah mengalami pemanasan global, penipisan ozon, dan sangat penting untuk adanya teknologi hijau supaya kita dapat memelihara bumi kita.
Okey, untuk aktiviti ketujuh adalah jom recycle iaitu kita semula. Okey, kebanyakan orang berfikir bahawasanya untuk menghasilkan satu produk inovasi ataupun reka cipta itu memerlukan barang-barang baru. Tetapi ianya adalah tidak benar kerana kebanyakan produk reka cipta dan inovasi juga boleh terhasil menggunakan barang-barang kita semula yang sudah tidak diguna pakai lagi. Dan untuk yang terakhir adalah pameran Minggu Sains dan Teknologi di mana pada aktiviti ini, pada pameran ini kita akan paparkan kepada mereka produk-produk yang dihasilkan oleh ahli kelab dan juga pengetahuan-pengetahuan supaya kita dapat menarik lebih ramai peserta untuk memasuki kelab reka cipta dan inovasi. Okey, untuk seterusnya saya akan paskan kepada saudara Lam. Okey, terima kasih saudari Afrina. Dalam organisasi pengalaman pembelajaran, terdapat pelbagai aktiviti yang akan dilaksanakan oleh Kelab Reka Cipta dan Inovasi mengikut topik yang ditetapkan pada setiap minggu. Untuk minggu yang pertama, topiknya ialah pengenalan Kelab Reka Cipta dan Inovasi dan aktiviti yang akan dijalankan adalah seperti yang disebut oleh saudari Afrina iaitu sesi tautan ukhuwah dan pengorganisasian alif kelab. Minggu yang kedua ialah pengenalan konsep Reka Cipta dan Inovasi di mana ceramah inovasi akan diadakan dan terdapat juga sesi soal dan jawab bersama pelajar iaitu Q&A session. Minggu yang ketiga ialah mengenali bidang dan kerjaya yang berkaitan dengan Reka Cipta dan Inovasi di mana pertandingan menghasilkan buku skrap akan diadakan. Minggu keempat ialah memupuk sifat minat dalam bidang Reka Cipta dan Inovasi. Jadi tayangan video produk Reka Cipta dan Inovasi di Malaysia akan ditayangkan kepada ahli kelab. Pada minggu ke-5 hingga minggu ke-9, pertandingan Reka Cipta dan Inovasi akan diadakan. Pelbagai pertandingan akan diadakan seperti pertandingan solar board, solar car, solar cooking dan sebagainya untuk memilih ahli kelab yang berbakat untuk mewakili sekolah ke peringkat yang seterusnya. Minggu ke-10 hingga minggu ke-11, topiknya ialah menghasilkan Reka Cipta dan Inovasi Teknologi Hijau di mana aktiviti yang dijalankan adalah satu murid, satu Reka Cipta Inovasi Teknologi Hijau. Minggu yang ke-12 ialah menyokong Hari Kita Semula. Jadi aktiviti Jom Recycle diadakan di mana semua ahli kelab akan mengumpulkan bahan kita semula untuk menghasilkan produk Reka Cipta. Minggu yang terakhir adalah pameran dan sesi penghargaan hasil Reka Cipta dan Inovasi murid. Dalam organisasi pengalaman pembelajaran, terdapat beberapa dimensi kurikulum termasuklah skop, penyepaduan, urutan, kesinambungan dan juga keseimbangan. Bagi dimensi kurikulum yang pertama iaitu skop, isi kandungan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kepelbagaian idea inovasi, sains dan pengetahuan umum yang boleh ditingkatkan dan dipraktikkan dalam diri pelajar. Seterusnya, untuk penyepaduan mengaitkan isi kandungan dengan pengalaman dan aktiviti pembelajaran di mana aktiviti pembelajaran disusun dari pengenalan kepada Reka Cipta, aktiviti berindividu, aktiviti berkumpulan sehingga aktiviti bersama komuniti. Bagi urutan pula, isi kandungan kemahiran dan proses diorganisasikan secara berkesan agar dapat mewujudkan pembelajaran yang terkumpul dan berkesan. Dimensi yang seterusnya ialah kesinambungan. Dimensi kesinambungan ini penting untuk menambah keluasan sesebuah kurikulum. Oleh itu, pertandingan Reka Cipta dan Inovasi diadakan bagi memastikan teori yang dijelaskan melalui tayangan video dapat diaplikasi melalui kemahiran-kemahiran dalam meniapkan tugasan. Pada masa yang sama, ahli kelab juga terlibat dalam aktiviti satu murid, satu Reka Cipta Inovasi Teknologi Hijau dan Jom Recycle. Dimensi kurikulum yang kelima ialah keseimbangan. Kesemua komponen kurikulum mestilah seimbang dan aktiviti yang dijalankan memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai dan meningkatkan ilmu pengetahuan terutamanya mengenai inovasi sains dan teknologi. Seterusnya, bagi kaedah penilaian. Menurut Rossi 1979, kaedah penilaian merupakan satu keterangan mengenai prestasi tentang perkara yang dinilai. Oleh itu, penilaian akan dilaksanakan terhadap ahli kelab Reka Cipta dan Inovasi dan penilaian tersebut boleh dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu 20% untuk kehadiran supaya semua ahli kelab Reka Cipta dan Inovasi boleh hadir pada setiap kali perjumpaan. Seterusnya 30% adalah untuk pelibatan ahli dalam aktiviti mingguan kelab supaya ahli kelab dapat melibatkan diri dengan aktif dalam semua aktiviti Reka Cipta dan Inovasi yang diadakan. Tambahan pula, 30% adalah untuk pertandingan adalah kumpulan di mana ahli kelab akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan mereka akan bekerja dalam satu kumpulan untuk menghasilkan produk Reka Cipta dan Inovasi. Bakinya 20% adalah untuk kuis kerana kuis dapat menguji pemahaman ahli kelab terhadap konsep dan kepentingan Reka Cipta dan Inovasi. Jadi itu saja untuk kaedah penilaian. Sekarang saya pas kepada saudari Ansha. Jutaan terima kasih diucapkan kepada saudara Lam atas penerangan yang begitu jelas. Jadi kesimpulannya,
Aktiviti Reka Cipta dan Inovasi ini mendapat sambutan ramai dan perlu ditubuhkan dalam sekolah supaya dapat melahirkan insan-insan berfikiran kreatif, kritis dan inovatif demi kemajuan negara pada masa depan. Kelab ini mampu membawa banyak manfaat kepada pelajar serta mencukir bakat-bakat para pelajar. Seterusnya saya beralih pada lampiran. Lampiran adalah soal jawab, soalan-soalan yang diberikan kepada responden dan ianya mempunyai 3 bahagian. Bahagian A adalah latar belakang responden, bahagian B mengenai pengetahuan responden mengenai Reka Cipta dan Inovasi, dan bahagian C pandangan tentang penubuhan Kelab Reka Cipta dan Inovasi di institusi-institusi. Sekian saja daripada kumpulan kami mengenai, maafkan saya, ini adalah rujukan yang kami refer semasa melakukan aktiviti ataupun kerja secara berkumpulan ini. So itu saja daripada kumpulan kami mengenai Kelab Reka Cipta dan Inovasi. Sekian, terima kasih. Bye.